muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Dia kata bila telah berlaku yang demikian itu, yakni perang Badar ni, maka sudahlah orang kafir itu makin pandai hati mereka itu, bengang. Depa jadi bengang. Perang yang pertama, perang Badar, depa kalah. Depa tak boleh terima. Kerana semua yang mati itu adalah penganjur-penganjurnya, maksudnya ketua-ketua, kepala-kepala mereka yang mati dalam perang Badar ni. Yang kaya dalam masyarakat mereka, yang pintar, yang cerdik Abu Jahal ni, yang sintang, semua mati di dalam perang Badar. Dan orang-orang yang menjadi ketua dalam negeri, semua mati. Bila telah menjadi panas hati mereka itu, maka mereka pun membuat satu keputusan, iaitu satu kumpulan besar di rumah tempat mesyuarat agung mereka yang bernama Darun Nadwah di dalam Mekah. Pergi meeting. Lepas perang Badar ni, balik ke Mekah, pergi meeting di Darun Nadwah. Maka bangun bercakap seorang daripada orang yang bijak tu, Abu Jahal lah. Dia bangun bercakap. Dia kata apa? Kita semua kena tuntut bela ke atas teru kita Muhammad dan sahabat-sahabat dia ni. Maka boleh kita dapat bela itu dengan senang apabila kita berhubung terus dengan raja besar negeri Habasyah. Yang ni nak cerita pasal Najasyi. Yang ni cerita dia. Sebab mereka dah dapat berita, kata ada satu kumpulan sahabat Nabi, di dalamnya ada Ja'far bin Abu Talib. Ada Ja'far. Ja'far ni sepupu Nabi. Depa ni Nabi sudah suruh depa 80 orang hijrah ke Habsyah. So dia kata apa? Now kita buat apa? Kita hantar orang kita pergi jumpa Raja Habsyah, jumpa Najasyi, garam kunyit dia cukup-cukup supaya dia ambil tindakan kepada sahabat-sahabat Nabi yang diketuai oleh Ja'far ini. So dia ambil tindakan dekat depa ni. Serah dekat kita, tahu kita nak ajak dia macam mana. Itu satu bentuk tuntut bela yang kita boleh buat. Dia fikir macam tu. Baik. Raja negeri Habasyah itu nama dia Ashamah. Nama dia Ashamah. Najasyi ini gelang. Sama macam Raja Mesir digelang Firaun. Nama dia ada nama dia, tapi dia digelar Firaun. Najasyi ini gelaran kepada pemerintah Habasyah. Habasyah ni di mana tuan-tuan? Habasyah ni di mana? Ethiopia. Hari ni Ethiopia. Ethiopia ni pula di mana? Kalau Arab Saudi itu, Madinah, Mekah, turun mai ke hujung selatan Saudi ni, Yaman. Yaman. Tepi Yaman tu Laut Merah. Lintah daripada Yaman, lintah Laut Merah tu, masuk mai balik ni, di situlah tempat dia. Dia duduk sebelah dengan Eritrea. Dah pernah dengar nama negeri Eritrea? Dia ni mundurnya Allah yang mengetahui. Mundur dia ni. Duduk dalam Afrika ni. Eritrea, lepas itu Ethiopia. Lepas itu ada sebelah dia Sudan, sebelah balik bawah ni Kenya, sebelah atas dia duduk di situ. Yang kata Habsyah ni. Depa hijrah ni daripada Mekah. Depa turun mai ke bawah ke Yaman ni, depa naik kapal ayang, lintah mai ke sebelah Eritrea ni, depa masuk ke Habsyah. Pergi jumpa Raja Najasyi. Sebab Najasyi ni terkenal sebagai satu raja yang dia berpegang kepada ajaran Injil. Nabi kata hampa pergi sana, minta suaka politik, minta perlindungan politik daripada Najasyi. Itu cerita dia. Baik. Kemudian apa jadi? Masalah dia kata, keputusan mesyuarat kaum Quraisy di dalam mesyuarat agung mereka itu diutuskan dua orang yang bijak bercakap dan pandai putar belit. Nak hantar pergi jumpa Najasyi dengan bawa sekali hadiah yang besar untuk dipersembahkan kepada Raja Habsyah itu. Hantar dua orang pergi jumpa Najasyi sekali dengan bawa hadiah semua nak pergi bagi. Bila sudah tetap keputusan mesyuarat itu, maka mulalah mereka menghimpunkan hadiah yang nak dibawa kepada Raja Najasyi itu daripada pitis. Pitis ni apa? Duit. Dia sebut pitis. Bawa duit, bawa makanan, bawa rempah ratuih dan sebagainya. Maka ditetapkan utusannya, iaitu dua orang besar daripada kalangan Quraisy yang mereka ni amat bijak bercakap dan cukup pintar di dalam kira bicara, iaitu siapa dia?
Amru bin Al-As dan juga Umarah bin Abi Mu'aid. Amru bin Al-As, tuan-tuan yang kata sahabat-sahabat Nabi ni. Masa ni Amru bin Al-As belum masuk Islam lagi. Lepas dia dihantar sebagai utusan pi nak negotiate dengan Raja Najasyi. Selepas sekejap lagi kita nanti baca apa negotiation yang berlaku di antara mereka dengan Najasyi ni, berjaya ke tak berjaya ni. Dia balik daripada jumpa Najasyi tu, dia goyang. Goyang maksudnya apa? Daripada memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi nak tahu Muhammad ni siapa. Dia jadi begitu. Daripada tak boleh dengar nama Nabi, dengar yang menyala terus, dia spark. Tiba-tiba pergi jadi dia kata Najasyi ni raja besar. Dia kata boleh bagi respect dekat Muhammad. Dia kata siapa Muhammad ni? Najasyi tak pernah jumpa pun, tapi boleh bagi respect dekat dia. Ini cerita dia. So dia balik, dia sampai di Mekah. Dia habang kata mission dia tak berjaya. Sengak-sengak dia ambil kuda, dia perderah daripada Mekah, dia pergi ke Madinah. Nabi masa tu dah hijrah dah ke Madinah. Pergi. Sampai di sana pula jeremuh dengan siapa tuan-tuan? Jeremuh dengan Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni pun masa tu tak Islam lagi. Jeremuh dengan Khalid Al-Walid. Kalau duduk tanya, hang apa cerita hang mai sini? Ni dia ni pula tanya yang hang mai pasal apa? Semua sama nak pergi tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati dah mula, Allah dah mula buka hati. Daripada benci Nabi dengan nak kenal Nabi. Dia ingat dia pergi sengak-sengak tak abang kata jumpa Khalid di sana. Dia tang aku abang kang ni jangan dua abang mai tengok Muhammad ni lah. Dia kata hang je guna. Boleh dah. Boleh. Dia kata dah hang macam mana? Aku pun nampak lugu hang ni. Tuan-tuan, ni yang kata Islam tuan-tuan. Yang kata Islam ni Allahu Akbar. Kan daripada hantar video betul tak tahu. Wallahu a'lam. Hantar video kata di China no. Puak-puak kapiang Cina bekat pergi ikut sembahyang habis di masjid. Tapi kiblat tak betul. Masjid sana kiblat kono. Hak sembahyang, hak overflow masjid ni duk menghadap kiblat lagi lah. Depa hak mula mai duk angkat telefon duk ambil gambar apa-apa semua, lain-lain dengan seluar pendek seluar apa pakai pergi beratok sembahyang tapi duk menghadap kau ni. Tapi tengok sana buat apa, mereka pun buat dia ikut. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa? Pasal takut dengan virus yang main ni. Takut. Orang jenis macam ni, dia tak kira tuan-tuan, dia tak kira agama apapun, janji aku tak kena virus tu. Tuan-tuan pergi India. Okay? Tuan-tuan pergi India. Hak duk bawa tu kereta 3 roda tu. Taksi depan lah, taksi depan. Roda satu depan, belakang dua. Apa dia panggil? Kenderaan tut-tut ke apa semua dia panggil, kan? Jadi dalam tu apa hak do tutup apa nama tu sunshade tu, okey, dia kalih turun tengok ada 3. Allah ada, Tok Kong dia ada, dengan hak Kristian pun ada. 3 dua-dua tu. Bila kita tengok, kita kata kat dia, you believe in what God? Hang hak mana tu? Allah ke? Jesus Christ ke? Ataupun hak banyak tangan ni ke? Hang hak mana tu? Dia kata anyone. Apa maksud anyone? Dia kata dia orang susah, dia duk cari makan dengan taksi kenderaan tut-tut nampak dia panggil ni. Dia cari makan ni. Mana satu Tuhan janji tolong dia bagi dapat duit tu kata. Oh kacau tuan-tuan. Kita orang Islam tak boleh macam tu. Kita satu je, kita tak boleh pergi bubuh semua macam tu, tak boleh. Tak boleh. Okey. So benda ni berlaku kepada puak-puak ni yang kata di China ni. Bila dah jadi macam ni, dah jadi satu takut dengan virus yang kena ni. Apa tak takut tuan-tuan? Duk berdiri gedebum jatuh mati. Duk buat filem ya, cerita zombie aja duk jadi lagu tu. Jadi sungguh takut tuan-tuan. Bila jadi kita ni pun duk dengar 14 orang kena di Malaysia ni pun jauh-jauh.
Nuh masuk daripada Singapura mai ada sikit, nak kena di Sungai Buloh ada sikit, tak mai lagi kepala batas ni. Cuba dia abang kepala batas pun ada 25 kes. Malah ni pakai ni memang aja, pakai ni. Nampak tuan? Apatah lagi mereka yang duduk tu dalam situasi tu di China ni. Dia tak kira dah, dia kira apa pun kira, kalau Islam boleh macam mana settle benda ni, kami ikut lah. Buat mola ni, apa sembahyang kami ikut dulu. Apa band badan rokok, kami pun tengok macam mana mereka buat. Mereka bangun, mereka lagi sujud, mereka pun sujud. Dengan selok pendek, apa semua macam-macam. Tuan-tuan, manusia ni tuan-tuan, bila kena macam tu dengan Tuhan, dia cari. Dia tak kira siapa pun janji tolong dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dipilih Amru bin Al-As ni. Amru bin Al-As ni punya cerita pula apa? Dia pun lepas balik daripada jumpa Najasyi ni, dia pun nak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Amru bin Al-As ni masuk Islam. Kita potong tentang cerita dia sahaja. Akhirnya dia masuk Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Ibn Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia kata aslaman nas wa amana Amr bin Al-As. Atau kama qal, hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Uqbah bin Amir kata apa? Dia kata aslaman nas. Bila hari pembukaan kota Mekah, Nabi pergi ke Madinah, Nabi comeback balik masuk ke kota Mekah, ramai ni musyrikin Mekah ni yang dulunya lawan Nabi pakat masuk Islam. Aslaman nas, ramai ni pakat masuk Islam. Pasal apa? Pasal takut. Pasal hari ini kekuasaan sudah dipegang oleh Muhammad. Mekah kita ni Muhammad dah pegang. Kita buat tahanan kat dia macam-macam, apa dia nanti buat kat kita hari ni? Lah supaya kita tak kena apa-apa, kita pergi isi borang ikut dia. Kan? Kita isi borang, kita ikut dia, kita selamat. Okey? Tapi kata dia apa? Wa amana Amr bin Al-As. Tetapi Amr bin Al-As dia masuk Islam tapi kerana beriman dia kepada Allah, bukan kerana takut. Sebelum pembukaan kota Mekah, dia dah piriki dah. Dia dah ambil tahu dah tentang Nabi Muhammad. Dia dah belajar dah tentang Islam dan sebagainya. Dia masuk Islam kerana apa? Kerana yakin dia kepada kebenaran Islam, bukan kerana macam orang lain masuk Islam kerana takut. Itu disebut dia dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dia salah seorang daripada wakil Quraisy untuk pergi jumpa dengan Najasyi, dia kata. Baik, maka berlaku keduanya pergi ke negeri Habsyah, bawa persembahan dan sebagainya daripada Quraisy kepada raja besar Habsyah itu. Menyeberang mereka akan laut Merah. Dalam beberapa hari sampailah kedua mereka ke negeri Habsyah itu. Masuk mereka menghadap raja Habsyah Najasyi itu, mempersembahkan kepada Najasyi itu persembahan daripada kaum Quraisy dan segalanya. Utusan Quraisy menggula-gulakan raja Habsyah Najasyi itu. Bawa tu semua pasal apa tuan-tuan? Pasal nak bribe, pasal nak rasuah. Raja Najasyi suruh side belah mereka, supaya Najasyi serahkan orang-orang Islam yang hijrah pi 80 orang dengan Ja'far bin Abi Talib ni, serah kat mereka. Masuklah utusan Quraisy itu menghadap raja besar Habasyah itu dan sujud kedua mereka kepadanya. Masuk pi sujud jahiliah dulu. Tuan pernah tengok raja Thailand macam mana orang tuan-tuan jenuh mengesok kuat lantai tu. Hang ketua polis negara ke, hang panglima angkatan tentera ke, hang ketua setiausaha negara ke, hang apa ke, perdana menteri ke apa ke, nak boleh pergi rapat ke raja Thailand ni, masuk YouTube tengok. Kesot sudahlah mengirim lagu ni duk pergi, tuan-tuan balik jenuh urut badan. Ni duk kesot nak pergi ni. Sampai begitu sekali. Dulu punya sistem very konservatif. Macam tu cara mereka hormat kepada pembesar negeri. Macam tu cara. Lah dah kurang banyak dah. Kita di Malaysia ni pun dah kurang banyak dah. Buang habislah semua pelik-pelik duk mengesot. Nak pergi ambil satu pingat datuk, kesot sampai sakit pinggang. No, sekarang ni masuk pergi simple. Satu macam yang angkat tangan, tidak pun tunduk sikit apa semua cukup settle. Dan raja-raja hari ni pun semua dah tukar dah. Duk naik kereta, tengok ada accident boleh turun pergi tengok. Semua tu tukar.
Sebelum tu dia tukang apa tuan-tuan? Dia tukang kita di peringkat daerah ni dulu. Dulu kalau DO, kalau OCPD, tuan-tuan. Quarters British buat atas bukit tu. Atas bukit. Quarters DO dengan OCPD duduk atas bukit tu. Dan tak bercampur. Jemaat dia turun main sembahyang, lain pada tu kira tak jumpa. Depan ni Dewa Bukit Seguntang. Dulu lah no more. Pasal apa? Orang dah semakin faham Islam. Depa sendiri turun main bercampur dengan orang ramai semua. Campur. Lah ni di Malaysia ni alhamdulillah dia dah sampai tahap apa? Raja-raja. Dah macam tu dah. Turun. Duk naik kereta ni dengan escort dengan apa, tengok ada accident, dia suruh driver berhenti, driver pun calling rider semua berhenti, dia turun pi tengah hujan tengah apa pun dia berjalan pi, ada divider dia langkah pi balik sana pi, selfie pula dengan kawan accident tu. Nampak tuan? Alhamdulillah. Raja Najasyi dulu, puak ni pi jumpa dia, mengesot nak jumpa dia ni, sujud kepada dia. Sebagai nak tunjuk besarnya raja itu, seraya menyembah, katanya, ya tuanku. Adalah patik kedua ini daripada Quraisy Makkah menyembah di bawah qadam tuanku. Qadam ni maksud apa tuan? Qadam, qaf dal mim. Qadam ni maksud tapak kaki. Kalau kita ni bahasa apa? Batu jemala lah apa macam-macam kan. Ni depan ni di bawah tapak kaki tuanku kami sembah ni. Dan kaum Quraisy semuanya banyak-banyak terima kasih kepada tuanku dan menyambut apa kurnia daripada tuanku kepada negeri kami. Meduk Jack ni, Raja Najasyi ni. Dan semuanya kasih sayang kepada tuanku. Kekal kiranya tuanku di atas kerajaan selama-lamanya ni. Tu dia punya ayat mukadimah dia. Macam tu punya bagi. Cantik punya angkat. Maka patik semua mempersembahkan sikit tanda ingatan ke bawah qadam tuanku. Ke bawah duli tuanku. Iaitu adalah orang-orang Mekah yang datang pindah daripada Mekah ke sini. Semuanya itu kaum atau pengikut satu orang pembohong di negeri kami. Dia start dah. Dia start dah garam kunyit dia nak lumuk. Dia bawa keluar jarum karat dia nak bagilah. Dia habang dekat Raja Najasyi. Kami main ni sebenarnya pasal apa? Pasal ada satu kumpulan daripada negeri kami. Mereka ni sudah sesat. Mereka ikut satu pembohong. Dua ada di Mekah tu. Mereka sudah mai ke negeri tuanku ni. Supaya mereka ni tak bawa coronavirus. Kami minta tuanku serah balik mereka ni kat kami. Kami pergi settle mereka ni. Cara dia masuk tu. Mengaku diri, orang yang pembohong ni mengaku dirinya Rasulullah, maka tiada patik turutkan dia. Kami kebai, kami tak ikut orang gila ni yang nama Muhammad ni, kami tak ikut dia. Tapi orang-orang yang dungu bodoh ni, 80 orang main ni, mereka ni dungu dan bodoh. Mereka ni ikut pembohong ni, mereka ikut Muhammad ni. Dan telah kami picikkan dan sempitkan tempat kediaman mereka itu. Bagi report dekat Najasyi, tuanku, kami dah buat apa dekat mereka di Mekah ni? Kami boykot mereka. Kami dah boykot dah mereka ni. Kami jadikan hidup mereka ni sempit. Dan hal kehidupan mereka ni sampai tiada ada siapa pun orang-orang patik masuk kepada mereka. Dan mereka juga tidak boleh masuk mai kepada kami semua. Kami boykot mereka. Boykot. Kami tak benarkan ada hubungan di antara kami dengan mereka ni. Macam Saudi buat dekat siapa lah ni? Dekat Qatar. Dekat Qatar, dekat Yaman. Saudi buat dekat mereka. Qatar ni dia antara negara Islam yang maju tuan-tuan. Tuan masuk dalam internet, cek tengok top 10 apa ni syarikat penerbangan dunia. Top 10. Qatar Airways ni di antara yang top di atas ni. Dia pun negara maju. Saudi sudah tak berkenan dekat mereka. Boykot mereka. Sampai terbang Qatar lah ni, jangan kata nak turun di Saudi tak boleh. Lalu ruang udara pun tak boleh. Tuan, dia buat perangai dulu ni. Dia boykot, dia nak bagi susah kawan tu. Tapi alhamdulillah Qatar boleh hidup. Okey, bila Malaysia buat KL Summit, Qatar main lagi bengang, lagi menyala depa. Itu dia punya sejarah, dia punya politik dunia, dia punya iklim dia sudah jadi macam tu. So, kafir musyrikin Makkah ni, dia pasal boykot orang-orang yang ikut Nabi Muhammad ni. Maka duduklah mereka itu di dalam sengsara, lapang, dahaga dan sebagainya. Dan dia kata apabila mereka ni dah duduk dalam keadaan susah macam tu, mereka mai ke negeri tuanku ni, nak minta perlindungan daripada tuanku. Dia kata.
Dan daripada kalangan hak mai ni, ada seorang, dia ni saudara sepupu kepada Muhammad yang mengaku jadi Nabi ni. Dia pun ada dalam negeri Tuanku lah ni. Ni, bagi report kepada Najasyi. Supaya jika sekiranya Tuanku serahkan mereka itu kepada Patih, dapatlah kami menyelesaikan hal kami dengan mereka ni. Itu dia, sampai macam tu. Baik, masalah dia kata, sembah utusan Quraisy itu kepada Raja Besar Habsyah itu, ya Tuanku, bolehkah Patih memberi keterangan lagi atas kekhodohan perangai mereka ni? Lagi garam duk lepas lagi. Dah bagi tadi pun dah garam dah cukup masin dah, tambah lagi. Nak perburuk betul-betul ni sahabat Nabi 80 orang ni, nak perburuk betul-betul supaya Raja Najasyi ni dengar-dengar ni, panggil mai depa ni, ikat 3 selungguk 10 ringgit hantar balik. Jangan bagi duduk dalam negeri dia. Tujuan depa macam tu, iaitu apabila masuk mereka itu menghadap Tuanku, tidaklah mereka itu akan sujud kepada Tuanku. Dia habaqlah. Dia kata, Tuanku tak percaya, Tuanku arahkan pi tangkap depa buat mai, tengok depa masuk sekali lagi, depa tak akan sujud kepada Tuanku. Dia kata begitu. Maka seperti orang yang lain sujud, kami ni kami masuk, kami hormat Tuanku, kami sujud. Depa ni sekali lagi Tuanku tak percaya, panggil depa mai, depa tak akan sujud kepada Tuanku. Tengoklah kalau tak percaya, cakap. Okey, tuan-tuan nampak tak? Maka Raja Habsyah pun memanggil orang Islam itu kepadanya. Maka mailah mereka itu dengan berketuakan kepada Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an. Dia suruh pasukan keselamatan dia pergi cari, dapat depa ni 80 orang. Okey, Najasyi nak jumpa. Najasyi nak jumpa. Ja'far bin Abi Talib terus kata dekat orang ada depan dia ni. Okey, dia kata, Raja panggil kita pergi. Memang kita pun nak jumpa dia, tapi kita tak ada lagi nak pergi. Ni dia dah panggil, jom kita pergi. Hampa semua jangan cakap, ana khatibukum, aku yang akan bercakap. Tak mau buat ramai-ramai bercakap, minta maaf. Macam kita lah, kita ni alamak punya ramai pakai nak bercakap tentang satu-satu isu. Main isu Abang Jad, alamak ulasan ni macam-macam. Dia ni nak bercakap, dia ni nak bercakap, dia ni nak bercakap, jadi tak cantik. Tuan-tuan yang berbahagia, sahibus samahah, mufti wilayah persekutuan dah bagi satu cantik punya statement, orang lain keep quiet, pakai hak dia cukup. Cukup. Lagi ramai bercakap, lagi jadi dalcah. Ni kata dia ni umrah tak sah, dia ni kata dia ni punya umrah tak apa, boleh bayar dam saja. Dia ni kata, orang dengar apa benda ni hampa ni? Soal hukum pun hak bercakap pun bukan calon-calon orang, tapi pasal apa tak sama soal hukum. Dah betul-betul lah ni umrah dia sah ke tak sah, orang dah jadi macam tu. Tak mau tuan-tuan. Kita just abang apa yang dia buat tu tak betul, pasal apa tak betul, pasal di sana ada hadis Nabi melaknat orang yang macam ni, dan perbuatan itu haram, tak boleh buat. Soal tu dia dengan Allah, that's it, full stop. Tak mau banyak-banyak, tak mau banyak-banyak. Kita ada seorang mufti yang berwibawa, dia dah buat satu statement cantik, dia dah bagi mukadimah dia, dia dah cerita, dia bawa main hadis, dia bawa main apa, dia dah bagi satu rumusan kepada isu ni, cukup yang tu. Jangan lambat nampak mikrofon main kita, jangan, tak usah. Tak, Allahu Akbar tuan-tuan, tak usah. Sebab apa? Kita nak satu yang pergi jadi confused kepada orang ramai. Nah,